kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab rata-rata orang yang tak nak solat, dia mencari alasan. Dia mencari alasan, dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sahnya solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Allah. Jadi sahabat-sahabat, bye. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Anak dan cucu peneroka Felda yang layak akan diberikan pembiayaan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, bantuan itu akan disalurkan menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Jelas beliau, usaha itu adalah antara tumpuan menerusi kerjasama strategik antara pihak Kementerian Desa dan Wilayah KKDW dengan Felda dalam memperkasakan lagi institusi berkenaan termasuk dalam aspek kebajikan peneroka. Institusi pengajian tinggi digalakkan menganjurkan program atau simposium berteraskan kesedaran keselamatan awam agar dapat memberi kesan yang positif kepada peningkatan kesedaran itu dalam kalangan masyarakat. Ketika berucap merasmikan program simposium kesedaran keselamatan awam 2024 UITM di UITM Shah Alam Selangor, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, usaha tersebut penting dalam memastikan pemupukan budaya keamanan, toleransi, seterusnya menggalakkan lagi perpaduan sosial dengan menolak keganasan serta ekstremisme. Universiti Sains Malaysia USM mengambil langkah secara proaktif dan membuat persediaan rapi bagi menghadapi gangguan bekalan air berjadual di Pulau Pinang selama 4 hari bermula pada hari ini. Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Abdul Rahman Muhammad memaklumkan bahawa antara usaha yang diambil termasuklah menyediakan 200 baldi dan 800 karton air mineral untuk disumbangkan kepada penghuni desa siswa termasuk rumah kediaman keluarga, pelajar kelainan upaya, PKU dan bilik isolasi di kampus induk dan kampus cawangan yang terlibat. Tiada ungkapan mampu dilafazkan oleh seorang ibu ketika menerima penghargaan mewakili Allahyarham Farah Wahida, anak sulungnya, pada Majlis Penghargaan Siswazah Cemerlang kelas pertama Siri 1 Negeri Sembilan. Mansur Riza Abdul Rahman mewakili Allahyarham Farah Wahida, Ibu Rashid yang menghidap penyakit thalassemia telah meninggal dunia pada 20 Januari 2023 merupakan siswazah cemerlang sarjana muda pentadbiran penyagaan kepujian pemasaran dari Universiti Teknologi MARA UITM. Menurutnya, Allahyarham Farah Wahida merupakan anak sulung daripada 6 beradik telah menghidap penyakit itu sejak berusia 3 tahun, namun mempunyai semangat yang tinggi bagi meneruskan pembelajaran walaupun terpaksa berulang alik ke hospital menerima rawatan. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan.
Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Kapsul masa. Pada tanggal 23 September dalam tahun 2014, wacana Semasa Ilmuwan Wanita Islam 2014 telah dirasmikan oleh Tuan Cik Husin Isa, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wacana ini merupakan anjuran pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Sekretariat Muslimat dan Persatuan Ulama Malaysia. Penganjurannya bertujuan untuk membincangkan isu-isu semasa berkaitan wanita Islam dalam pelbagai bidang, memperkenalkan tokoh-tokoh ilmuwan wanita Islam dan memperkasakan kepakaran ilmuwan wanita Islam di negara ini. Program yang bertemakan globalisasi dan hak wanita ini dihadiri lebih 500 orang peserta dari pelbagai agensi kerajaan, swasta, institusi pendidikan tinggi, badan bukan kerajaan dan masyarakat awam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Sahaja yang menciptakan alam, semestinya ini dengan seluruh isinya, memelihara dan mentadbirkannya. Di uluhiyah iaitu sebagai lanjutan kepada yang pertama, bahawa hanya zat yang bernama Allah sahaja sebagai satu-satuannya Tuhan yang wajib
Kajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Inspirasi Ilmu. Untuk edisi hari ini, hari Rabu pagi, 10 Januari 2023. Bersamaan 28 Jamadil Akhir 1445 Hijriyah. Semoga baik-baik lagi hari ini, di mana kita nak kekal senyum dan tenang. Itulah tandanya kita ni ada penawar untuk hidup kita. Untuk sama-sama letakkan penawar itu yang baik-baik itu datangnya, cetusannya dari diri kita dahulu. Itu penting tu. Okey, sebab bila kita cetusan kebaikan, semoga dapat disampaikan, dipanjangkan lagi kepada orang lain juga yang berada di sekeliling kita. Alangkah baiknya kita yang mulakan benda perkara yang baik-baik itu dulu, kan? Okey. Dan saya akan temankan anda selama 3 jam ini, insya-Allah. Dan tadi dah bersama dengan tim dari Inspirasi Pagi dengan pelbagai perkongsiannya dan juga bicaranya, masya-Allah. Okey. Kita akan teruskan lagi selepas ni. Ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom, kita nak berhibur dahulu. Kita nak tenang-tenang sekejap. Kita nak bersama lagu dari penyampai Radio IKIM yang bertajuk Hijrah Demi Ilahi. Sama-sama dengarkan, okey? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Rasulullah, sesuci Quran Sunnah, satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah, ya Allah, kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah, satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci, hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani,
fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Wari-wari teh Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum sekali lagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita kembali untuk bawakan segmen Inspirasi Ilmu dan kita berada di IKIM FM, inspirasi utama anda yang dah membuka pasang Radio IKIM. Terima kasih. Dan jangan lupa kita ada siaran langsung dekat Facebook dan juga YouTube Live IKIM FM. Terus saja ke situ sebab anda boleh tonton sama-sama untuk dapatkan lagi perbincangan ilmu yang penuh manfaat. Okey? Menerusi perkongsian kita di Rabu pagi. Macam biasa, untuk tahun 2024, masih lagi kita nak sama-sama mendengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Okay, macam biasa, kita ada soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapannya ataupun penerangannya, kefahamannya kita dapatkan dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Dan pun ada bersama kita dekat talian ketika ini. Jom kita nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD yang dah bersedia dekat talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Allah. Untuk tahun 2024 ni, kita rasa bertuah sebab masih lagi ada sama-sama mendengarkan perkongsian Dr. HD. Dr. HD macam mana? Okeykah kat sana? Alhamdulillah, kita syukur. Yang pertamanya, walaupun kesibukan dalam kita nak menguruskan bagi membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia di bawah Akademi Al-Bayan. Jadi walaupun begitu kita tetap jalankan seperti biasa dan insya-Allah semoga 2024 ni menjadi penambahan ilmu bagi kita dengan soalan-soalan Kelvin yang semakin hari semakin mencabar. Semakin orang bahasa sekarang ni makin deep, makin mendalam. Kan, tapi Dr. HD pun semakin hari semakin nampak, dia nampak macam semakin handsome tu Dr. HD. Okey, wah kan. Alhamdulillah. Tahun 2024 ni orang kata sentiasalah kita tambah-tambah lagi apa yang terkurang tu kan, Doktor kan. Tambah yang baik-baik. Kan, ya Allah, semoga Allah pun berikan kemudahan untuk kita tambah-tambah nak menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Lagilah kita harapkan adanya keberkatan di situ dan kita harapkan Akademi Al-Bayan pun, Doktor, semakin bertambah hebat, bertambah lagi manfaatnya untuk dapat kita kembalikan peranan itu kepada ummah untuk membangunkan ilmu buat ummah semuanya, ya, insyaAllah. Semoga sama-sama kita dapat doakan dan kita boleh bantu sama-sama, insyaAllah, kan, Doktor? Okey. Baik, Doktor, jom kita nak sama-sama untuk bawakan perkongsian dari saudara Kelvin Q. Beliau ada bertanyakan berkaitan isu apakah itu ahli sunnah wal jamaah. Okey, itu soalan beliau. Namun Doktor, terus kita nak dapatkan jawapan daripada saudara Kelvin Q tersebut. Sedikit awal ini, Doktor, sebagai mukadimah awal. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, sedar tak sedar, semakin hari walaupun kita dah masuk ke tahun yang baru, semakin hari umur kita semakin pendek. Yang ni yang kita kena sedar sebenarnya, muhasabah. Bukan semata-mata umur kita bertambah, bukan semata-mata kita nak berazam dengan azam yang baru, tetapi kita kena sedar yang paling penting adalah kematian tu makin hampir. Setiap hari, setiap detik, setiap masa tu makin hampir. Dan apabila
kita menemuinya, maka sudah pasti kita sebagai umat Islam kena bersedia dengan persediaan yang sangat rapi supaya kita tidak menyesal nanti. Sebab tu kita azam pada tahun 2024 dalam keadaan kita berazam untuk hal ehwal dunia kita. Kita nak beli kereta baru, nak beli rumah baru mungkin, ada nak pekerjaan-pekerjaan, ada yang dia nak capai goal-goal yang sebagainya, ada yang nak kurus. Kan Syafiq kan, ada orang nak kurus, saya tahun lepas saya bukan mencapai tetapi meningkatkan lagi ada. Jadi tahun ni mungkin dia nak mengurangkan lagi. Jadi apa pun yang kita nak buat, yang paling penting jangan lupa kita punya saham akhirat kita. Kalau tahun lepas mungkin kita solat tetapi kita tak berjemaah, tapi tahun ini kita usaha untuk solat berjemaah. Sekarang ni kempen solat subuh seperti Jumaat. Betul. Jadi kita merancakkan lagi. Dia bukan soal takkan subuh je. Zuhur macam mana, asar macam mana. Kita mulakan dengan subuh, insya-Allah pergi ke zuhur, pergi ke asar, supaya masyarakat lebih faham, masyarakat mudah menerima. Jadi kita sambut kempen-kempen yang baik ni untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu mukadimahnya kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa mendengar Radio IKIM. Ya, okey, baik. Kita dah cuba dapatkan satu talian kita bersama dengan saudara Kelvin Q, Doktor. InsyaAllah saya cuba keluarkan di dalam platform online kita di sini. Kalau ada yang sedang tonton sekarang, jom sama-sama terus ke Facebook, ke YouTube Live sebab kita nak sama ikuti perbincangan kita ini bersama dengan Dr. HD dan dah pun ada bersama kita. Jom terus kita bawakan ke talian dengan saudara Kelvin Q, silakan. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM, Dr. Hadi dan DJ Syafiq. Soalan ni hari ni unik sikit sebab daripada kawan saya. Lagipun terms ni... Okey, sekali lagi. Selamat pagi, DJ Syafiq. Soalan ni hari ni unik sikit sebab daripada kawan saya. Lagipun terms ni pun saya tak pandai nak sebut, tapi saya akan cuba. Boleh tak Dr. Hadi terangkan apakah istilah aliran fikrah ahli sunnah wal jamaah? Kerana kawan saya ada tanya tentang istilah ini, tapi sebenarnya saya tidak begitu pandai, jadi saya tanya Dr. Hadi dulu. Harap Dr. Hadi boleh jelaskan kepada semua pendengar. Terima kasih. Okey, Doktor. Itu dia soalan daripada saudara Kelvin Q. Betul lah, Doktor. Semakin hari semakin mencabar soalan daripada saudara Kelvin Q. Mungkin beliau ada pendapatan daripada info bacaan beliau. Jadi nak dibincangkan sama-sama, nak ditanyakan lagi. Doktor, jom kita mulakan lembaran bicara kita ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Syafiq kita, kepada saudara Kelvin. Subhanallah, semoga saudara Kelvin sentiasa sihat, diberikan kebaikan sentiasa. Amin. Walau di mana jua dia berada, kita sentiasa memberikan yang terbaik, dan dia memberikan komitmen soalan-soalan yang subhanallah, seperti yang saya jangkakan. Semakin hari semakin dalam. Betul. Dan bukan semua orang, walaupun Kelvin kata istilah yang dia nak sebut dia tak pandai, tapi bila dia sebut tu pandai. Jelas. Maknanya tepat, jelas. Dengan jelas dengan sebutannya. Ya, betul. Jadi Kelvin insya-Allah kita akan jawab, dan kepada semua sama ada yang menonton di Facebook IKIM ataupun yang mendengar di mana tu kita berada, dalam kereta ataupun dekat dapur tengah masak, mungkin dekat ofis dan sebagainya, pastikan kita sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan pastikan juga kita sentiasa dapat informasi yang menarik di Radio IKIM. Ya, saluran radio yang terbaik di Malaysia. Semoga Allah memberikan kebaikan, insya-Allah. Amin, amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila Kelvin bertanya, kita nampak bahawa orang yang berada di sekeliling Kelvin ni, mereka ini sentiasa ada diskusi antara Kelvin untuk memberi gambaran bagaimana keindahan Islam dan bagaimana toleransinya Islam. Sebab tu kita daripada mula rancangan Kelvin ni, alhamdulillah, walaupun Kelvin, ramai yang tanya adakah Kelvin ni seorang Muslim dan sebagainya. Tak, Kelvin dia seorang berbangsa Cina, tetapi agamanya Kristian, dan soal jawab yang dibawa adalah soal jawab untuk pengetahuan, untuk kita toleransi, untuk kita sama-sama mengenal antara satu sama lain.
Dan soalan-soalan yang ditanyakan sebenarnya itu adalah merupakan soalan-soalan yang rata-rata yang mana orang lain juga bertanyakan kepada kita. Dan kita boleh ambil apa sahaja input yang disampaikan oleh para alim ulama supaya kita sampaikan kepada mereka bahawa inilah Islam, kerana Islam saling hormat menghormati antara satu sama lain, saling memberikan hak antara satu sama lain. Maknanya itulah agama yang diajarkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di bumi Madinah walaupun di bawah pemerintahan baginda Rasulullah ada kepelbagaian agama, tetapi disebabkan pemerintahan yang adil menyebabkan keadilan ini dapat dirasai oleh semua manusia. Dan disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan disambung oleh para al-khulafa ar-rasyidin, iaitu mereka-mereka yang menjadi pemerintah Islam, memberikan keadilan hak kepada semua mereka yang berhak dan layak untuk menerima keadilan. Jadi inilah kita syukur kepada Allah. Buktinya kalau kita lihat sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita nak pergi ke soalan Kelvin yang sangat menarik ni, buktinya kalau kita lihat di Malaysia ni bagaimana sifat saling tahu mengetahui antara satu sama lain. Bukan tu saja, kalau kita tengok cuti kita di Malaysia ni banyak. Kita ada cuti baru ni Christmas, cuti Deepavali, nanti tahun baru Cina, macam-macam cuti kita ada. Jadi memeriahkan lagi, memberikan kefahaman kepada kita bahawa Islam ini adalah agama yang menjaga keseluruhan manusia. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah, mereka juga akan menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga yang dah menerima kekal sehingga kita menemuinya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, apabila Kelvin bertanya mengenai satu istilah iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi istilah ni juga kadang-kadang kita yang Islam ni kita kata apa dialah ahli sunnah. Jadi mungkin kita ada basic yang mungkin kita dah ada sedikit pengetahuan yang pernah kita dengar perbahasan para alim ulama. Jadi sudah pasti kita ada jawapannya. Tetapi secara ringkasnya, bila kita sebut ahli sunnah, dia adalah dua perkataan yang digabungkan yang menjadi satu makna. Jadi dia ada dua perkataan di situ, dan perkataan ahli sunnah ini merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab. Jadi yang pertama yang disebut sebagai ahli. Ahli inilah yang kita sebut ahli kan. Jadi ahli ni pada umumnya maksudnya adalah kalau kita sebut ahli ni orang yang pandai, pakar, orang yang bijak dalam sesuatu perkara. Ini ahli mana? Dia ni ahli kimia. Contoh. Dia ni pakar dalam kimia. Dia ni ahli fiqh. Dia ni pakar dalam fiqh. Ni ahli kereta api macam Kelvin ni, dia memang minat kereta api. Jadi dia suka kereta api, dia ahli. Tanyalah kereta api jenis macam mana, daripada mana seluruh dunia dia boleh jawab. Kelajuannya semuanya kan. Kelajuannya, dia punya minat sampai rumah dia cakap dia ada model-model kereta api. Jadi pakarnya Kelvin ni, dia minat kereta api, dia minat melancong. Kalau kita tanya kepada dia, dia adalah ahlinya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ahli, iaitu orang yang pakar, orang yang mahir, orang yang tahu sesuatu perkara. Itu ahli disebut. Ini daripada segi bahasa dulu kita kupaskan. Kemudian bila kita sebut tentang sunnah, sunnah ni adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada percakapan Nabi, au fi'lin, daripada perbuatan Nabi, au takririn, ataupun daripada perakuan baginda Rasulullah. Ada tiga. Sesuatu ma sadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, daripada percakapan Nabi, min fi'lin, daripada perbuatan Nabi, au takrir, ataupun daripada perakuan. Perbuatan dan perakuan berbeza. Jadi apa sahaja disandarkan kepada Nabi itu disebutkan sunnah. Dah sudah pasti Nabi SAW, bila kita sandarkan kepada Nabi, sudah pasti Nabi ni menerima wahyu daripada Allah.
iaitu kalau kita dah mengetahuinya Kelvin, iaitu Quran. Jadi apa sahaja yang Nabi SAW lakukan yang dikira sebagai sunnah, maka kita kena ikut. Dan apa sahaja Nabi suruh, Nabi perintahkan daripada Al-Quran, daripada Allah, seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya, sudah pasti wajib kita ikut. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fattabi'uni, ikutlah baginda Nabi SAW. Jadi bila kita dah faham, ahli itu pakar, orang yang mengetahui. Sunnah tu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Bila kita gabungkan, ahli sunnah ni adalah orang yang mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Itu secara mudahnya. Maknanya, kita mengetahui bahawa ahli sunnah ni adalah ahli yang mengikut sunnah baginda Rasulullah, yang mengikut Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, dan kita mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Itulah yang disebutkan sebagai ahli sunnah. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa yang disebutkan oleh Nabi? Nabi sebut apa? Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, hendaklah kamu mengikut sunnahku. Nampak? Nabi sendiri kata ikut sunnahku. Dan sunnah para khulafa'. Khulafa' ni siapa dia, Kelvin? Khulafa' ni sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim. Khulafa' ni adalah sahabat-sahabat Nabi, Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang adil, dan apabila mereka ini menyatakan sesuatu, maka kita kena melihat daripada apa yang mereka ni, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka melihat baginda Rasulullah. Mereka melihat, mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi sudah pasti apa sahaja yang mereka lihat, mereka melakukan daripada sandarannya kepada baginda Nabi SAW. Itulah yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila kita nak pergi yang lagi dalam, ini yang nak kata yang lagi deep. Macam Kelvin ni, dia punya soalan, kadang-kadang saya nak tunggu soalan dia, apa hari Minggu ni apa yang dia nak tanya. Setiap minggu tu soalan-soalan dia berpeluh juga kita nak menjawab, supaya bukan masalah kita tak boleh jawab, tetapi bagaimana kita nak memberikan kefahaman supaya mereka ni faham. Supaya jelas, nyata, oh begitu, maknanya dalam Islam ni tidak ada benda yang sulit untuk difahami. Semuanya mudah untuk difahami, semuanya mengikut pada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan baginda Nabi SAW. Baik, kalau kita tengok maksud ahli sunnah wal jamaah, maknanya ahli sunnah wal jamaah ni, kata para alim ulama dalam segi istilahnya, iaitu kumpulan orang Islam. Mereka ni ahli-ahli orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW, dan juga pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari kitab Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi supaya kita betul-betul faham, Kelvin, iaitu mereka adalah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran. Itu kitab utama. Maknanya berpegang pada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW, dan juga pendapat para sahabat yang Nabi sebut tadi, kan? Wal khulafa ar-rasyidin, pendapat para sahabat yang bersepakat di atas satu kebenaran yang nyata daripada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Dan ahli sunnah ni bukan satu perkara yang baru. Mungkin dia kata, oh ini aliran yang baru. Tidak. Seperti yang kita sebutkan, dia wujud sejak zaman para sahabat. Ahli sunnah ni mereka dah ada ni pada zaman sahabat ada. Memanglah, sebab apa? Sebab sahabat ini melihat kepada Nabi SAW, dan apa saja yang dilihat kepada Nabi mereka akan ikut. Sebab itu kita bila sebut ahli sunnah, mereka yang mengikut Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah. Dan orang yang banyak mengikut sunnah, yang sentiasa mengikut sunnah adalah para sahabat. Dalilnya kalau kita lihat seperti mana di dalam surah Al-Imran ayat 106.
surah Al-Imran ayat 106. Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang-orang yang berseri, ada juga muka-muka mereka yang digelapkan, tidak ada berserinya pada ketika itu. Ayat ini menandakan kepada kita yang pertama, sebelum saya nak sebut apa yang disebutkan oleh para alim ulama, Kelvin, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, dalam ayat ini Allah kata pada hari kiamat ada orang yang mukanya berseri-seri. Maksud berseri ni, maksudnya adalah mereka ini disebabkan mengikut perintah Allah, bergembira. Contohlah kan, kalau hari perkahwinan, ni musim-musim cuti ni ramai orang bernikah. Yang dah nikah pun jangan niat nak nikah lagi. Orang yang bernikah dia yang berseri kan. Allah. Dia yang berdebar lain. Jadi bila kita sebut DJ Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita ambil satu contoh, hari perkahwinan, bila pengantin ni muka dia macam mana? Masamak. Tak, dia akan muka berseri dengan make up. Tu yang dia sebut, ceria. Sebab tu kita sebut make up. Make up tu, make dijadikan up. Mukanya dinaikkan. Daripada gelap jadi putih. Dia letaknya bedak. Sebab tu DJ Syafiq ramai juga yang berjumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya kalau tengok Ustaz kat TV, putih Ustaz ni. Yelah, dia tak tahu saya di make up kan. Dia letaknya bedak kat sini daripada gelap jadi putih. Tapi bila jumpa-jumpa ni Ustaz macam gerhana bulan. Allah. Pakai tintik kita. Samalah kita je. Tak, dia kata ni hitam manis katanya kan. Ya, manis-manis. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila disebut waktu itu, lagi-lagilah kalau hari perkahwinan itu kita rasa bahagia, lagi kebahagiaan kita akan rasa yang tak pernah kita lalui apabila nama kita dipanggil untuk masuk syurga Allah. Waktu tu muka kita digambarkan berserinya, rasa seronoknya sebab segala janji Allah yang kita pegang atas muka bumi ni, kita nampak itulah kebenarannya yang tidak pernah Allah dustai. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, muka mereka akan jadi gelap, takut, dalam keadaan mereka rasa bersalah sangat, mereka rasa menyesal sangat, dan mereka nak kembali ke atas muka bumi untuk beriman kepada Allah. Pada waktu itu muka mereka sangat-sangat hitam, sangat-sangat malu. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul. Dan kata ulama lagi, seperti mana kata Imam Ibnu Abbas, ini boleh buka dalam kitab Tarikh Jurjan, iaitu yang disebut oleh Imam Al-Jurjani. Dia menyebutkan dalam ayat tadi, surah Al-Imran ayat 106, apa kata Imam Ibnu Abbas? Kata Imam Ibnu Abbas, muka orang-orang yang beriman ini menjadi putih berseri, mereka adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Ini yang disebutkan. Maknanya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, orang yang faqih, antara sahabat yang faqih, yang pandai dalam fiqah ni adalah Ibnu Abbas, sehingga Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tentang takwilan Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas. Dan kata Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Tarikh Al-Jurjan, menyatakan bahawa Imam Ibnu Abbas menyatakan orang yang bersih mukanya berseri-seri, mereka adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Kelvin mesti tanya, tadi Ustaz sebut, saya tanya ahli sunnah wal jamaah tu apa pula? Ditambah wal jamaah kan? Jadi wal jamaah ni iaitu ahli sunnah wal jamaah, iaitu jemaah yang mengikut ahli sunnah tadi itulah. Maknanya kumpulan yang mengikut ahli, iaitu mengikut orang-orang yang mengikut Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Jamaah ni kumpulan, golongan. Jadi kerana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut akan berpecah umatku menjadi 72 golongan. Jadi 72 golongan ni satu pecahan yang banyak, dan Nabi sebut ada satu saja golongan yang akan diselamatkan. Siapa mereka? Mereka yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kalau hari ni orang berbicara tak mengikut Quran, tak mengikut Sunnah baginda Nabi, kalamnya ditolak.
Kata Imam Malik meletakkan satu kaedah, DJ Syafiq, Kelvin dan pendengar Radio IKIM, satu kaedah, kullu kalam, dia kata semua perkataan yukhad wa yurad, boleh kita ambil, boleh kita tolak. Kan perkataan DJ Syafiq, dia cakap lah apa, boleh kita nak ambil, boleh kita tolak. Perkataan Dr. HD, boleh kita ambil, boleh kita tolak. Kata-kata para alim ulama, boleh kita ambil, boleh kita tolak. Kata Imam Malik, kecuali illa hazal maqam, dia tunjukkan maqam Nabi SAW. Dia kata kecuali perkataan yang tak boleh kita tolak adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi menyebut melalui Al-Quran dan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Sebab tu bila disebutkan oleh para alim ulama mengenai ahli sunnah wal jamaah, maka jawapannya sudah pasti adalah mereka yang mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, mengikut pegangan pandangan para sahabat yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Mereka itulah yang digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Timbul satu persoalan, Ustaz, kalau kita tak ikut ahli sunnah wal jamaah ni, apa akan berlaku dekat kita? Itu satu. Yang kedua, soalan yang kedua, kalau sekiranya kita hari ni nak mengenali ahli sunnah wal jamaah ni, apa ciri-ciri dia? Dua. Yang saya pernah dengar ni, saya buat soalan lah DJ Syafiq. Ni penonton-penonton ni, pendengar-pendengar Radio IKIM ni mesti dia tanya. Yang saya dengar Asy'ariyah, Maturidiyah tu, itu apa pula Ustaz? Nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Kita berehat sikit, santai-santai, insya-Allah. Jawapannya Kelvin, pendengar-pendengar setia Radio IKIM, selepas kita mendengar zikir-zikir yang diputarkan oleh Radio IKIM, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia. Tunggu sama-sama, nantikan sama-sama untuk kita fahamkan lagi apakah itu ahli sunnah wal jamaah. Ini penting ni kan, untuk kita faham dalaman kita, fikrah kita, kefahaman kita, pegangan kita. Nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut di situ, insyaAllah. Okey doktor, kita rehat seketika, doktor tenang-tenang kejap, okey, dan kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, kalau ada soalan, pertanyaan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Kita nak berehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana, kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bahagia 91.5 FM. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat
Semak turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Semestinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, temankan di Inspirasi Ilmu. Dan di hari Rabu seperti biasa kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu dengan rancangan Kelvin Bertanya. Kita ada saudara Kelvin Q dengan soalannya dan juga jawapan penerangan kefahaman dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Anda boleh sama-sama tonton juga di YouTube, di Facebook IKIM. Dan kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Jom kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmu ini. Dan anda kalau ada soalan dan juga perbincangan itu, sama-sama kita boleh berada di dalam platform online kita. Sebab bincang-bincang kita itu perlukan juga pemerhatian dan juga pandangan yang boleh sama-sama kita bawakan bicara kita di sini. Jom nak sama-sama teruskan lagi bersama dengan Dr. HD yang dah pun ada dekat talian kita. Silakan Dr. HD untuk kita nak sambung lagi. Dr. HD, apakah itu ahli sunnah wal jamaah? Tadi sebelum kita berehat, doktor ada berikan satu terma-terma yang mana ada kaitan dengan ahli sunnah wal jamaah di situ. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq. Terima kasih juga kepada Kelvin yang sentiasa terus-menerus bertanya, dan kepada semua pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik kepada kita semua, insya-Allah. Bila kita sebut mengenai tentang ahli sunnah wal jamaah, kita dah faham satu istilah, iaitu ahli, orang yang pakar, orang yang disebut sebagai golongan ahli sunnah ni, iaitu mereka yang mengikut sunnah baginda Nabi SAW yang berpaksikan kepada Al-Quranul Karim. Jadi mereka ini digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita dah faham dan kita dah jelas. Cumanya kita nak tahu beberapa persoalan yang timbul, macam mana kita nak kenal iaitu golongan ahli sunnah. Maka kata ulama, untuk nak mengenal ahli sunnah wal jamaah ni, yang pertama, ciri-cirinya, dia mesti berpegang dan mentafsirkan hukum-hukum Islam ni berdasarkan sumber utama. Ini kita kena tahu. Dia mesti, kalau dia bercakap saya ni ahli sunnah wal jamaah ni, dia mesti mentafsirkan ataupun dia berpegang ataupun dia mentafsirkan, membicarakan tentang hukum hakam, mesti berlandaskan perundangan Islam, iaitu apa dia? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Baik, kita dah tahu dah Al-Quran itu apa, iaitu Kitabullah, kitab yang mana Al-Quranul Karim, dia disebut Kitabullah. Kemudian Sunnah, kita dah tahu yang kita sebutkan tadi, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ijma', apa yang disepakati oleh para sahabat, oleh para alim ulama yang berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Itu ijma'. Qiyas. Qiyas ni pula apa yang dikiaskan, apa yang disandarkan kepada sesuatu hukum yang ada hukum asalnya. Jadi inilah yang disebutkan oleh para alim ulama apabila mereka bersandarkan kepada empat ini, yang menjadi sumber utama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang disepakati oleh empat mazhab. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Empat ni bersepakat, empat sumber menjadi sumber utama kepada mereka yang nak mengeluarkan hukum dan bercakap mengenai tentang apa sahaja mengenai Islam. Jadi itu ciri dia, kita kena faham. Sebab tu bila orang kata saya ni bercakap tentang Islam, kita nak tengok dia bersandar tak pada Al-Quran. Kalau tak bersandar pada Al-Quran, kalamnya ditolak. Dia bersandar tak pada sunnah Nabi SAW. Dia bersandar tak pada qiyas, apa yang disandarkan. Dan disandarkan pada para alim ulama yang muktabar. Macam contohnya kita ambil di dalam Malaysia ni, majoriti masyarakat Islam di sini bermazhabkan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah tadi, Ijma' dan Qiyas. Maka sudah pasti pandangan-pandangan daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i ini diterima. Diterima disebabkan mereka berpegang. Jadi yang kedua pula, ciri-cirinya pula mereka ni berpegang kepada sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah. Iaitu hadis Bukharinya, hadis Muslimnya, hadis Imam At-Tirmizinya, hadis Imam Abu Daudnya.
Imam An-Nasainya, Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang Okey. Dengar ke? Okey, silakan. Teruskan, Doktor. Jadi kata para alim ulama, pandangan-pandangan ini yang disebutkan sebagai ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang berpegang pada hadis Nabi ini, mereka antaranya ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, antara ciri yang paling penting, mereka tidak akan menghina para sahabat. Kerana para sahabat ni adilnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan hina Abu Bakar, mereka tidak akan hina Umar, mereka tidak akan hina Uthman, mereka tidak akan hina isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Mereka ini merupakan, kalau sekiranya ada penghinaan, mereka itu bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah menerima para sahabat yang adil. Kemudian ciri yang keempat, ahli sunnah wal jamaah ni dia tidak ekstrim. Dia mesti berpandukan macam kita sebut. Sebab apa dia tak ekstrim? Sebab dia berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan-pandangannya berpaksikan kepada kebenaran. Sebab tu dia tidak terlampau, dia tidaklah ekstrim sehingga menyebabkan kemudaratan balik kepada orang Islam. 4 ciri ini, banyak lagi ciri-ciri sebenarnya. Itu yang digambarkan, yang disebutkan oleh para alim ulama ketika mana kita nak mengenali seseorang itu, adakah mereka ni ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Macam kita lah, kalau kita nak tengok ciri-ciri dia ni seorang DJ, dia mesti handsome macam saudara Syafiq. Itu ciri dia. Allah. Suara nombor 2 handsome first. Suara nombor handsome first. Kemudian baru dia datang dengan suara. Suara dia boleh tak bernasyid. Maknanya kalau kita nak tahu ciri-ciri DJ ni, tengok DJ Syafiq, itulah ciri DJ yang ni. Allah. Jadi bila kita kenal ciri tu, mudah kita nak tahu, dia ni tahu apa mana, dia ni ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Baik, sahabat-sahabat ini rahmati Allah, kita pergi satu lagi istilah dalam masa yang terhad ini. Ada orang kata, Ustaz, apa itu Asy'ariyah? Apa itu Maturidiyah? Itu sebenarnya adalah mereka yang kita sebut golongan Asy'ariyah dengan golongan Maturidiyah ni adalah mereka, kalau Asy'ariyah ni, mereka yang merupakan satu aliran kefahaman yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah ni bab akidah. Asy'ariyah ni dalam bab akidah, Maturidiyah ni dalam bab akidah. Dia macam tadi yang 4 mazhab tu, itu dalam fiqh. Kalau pandangan-pandangan fiqh, dan mereka juga mesti ada akidah. Begitu juga dalam Islam ni mesti ada 3. Akidah, syariat dan tasawuf. 3 ni dia tak boleh dipisahkan. Kita tak boleh, saya ni ahli fiqh je, saya tak nak akidah, saya tak nak ni. Terbatal Islam dia. Saya ni ahli akidah, saya tak nak fiqh, saya tak nak tasawuf. Terbatal Islam dia. Saya ni ahli tasawuf, saya ni tak payah solat, saya ni tak payah nak beriman, saya tasawuf je. Terbatal iman dia. Iman dia mesti lengkap. Yang pertama akidah mengenai keimanan, kemudian Islam mengenai syariat, kemudian tasawuf mengenai akhlak. Jadi 3 ni adalah ramuan penting menjadi seorang Islam yang baik. Jadi Asy'ariyah itu merupakan satu aliran utama dalam pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah yang diasaskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari. Kalau Al-Maturidiyah ni secara ringkasnya, dia merujuk kepada mereka yang mengikut aliran akidah yang diterima oleh para alim ulama yang mana dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ni dia mengumpulkan macam contoh macam mazhab lah. Mazhab Syafi'i ni dia mengumpulkan dalil-dalil, dia mengumpulkan pandangan-pandangan semua, jadilah mazhab Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan Hanbali, begitu juga dengan Maliki, begitu juga dengan Hanafi. Begitu juga dengan akidah. Akidah ni dia ada aliran. Aliran akidah yang telah dikumpulkan itu yang kita sebut Asy'ariyah dengan Maturidi. Dan kebanyakan majoriti para alim ulama masyarakat di bumi Malaysia ini, mereka berpegangkan kepada ahli sunnah wal jamaah, iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah, kemudian bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i dan bertasawuf dengan Imam Ibnu Junaid. Jadi ini merupakan aliran-aliran pandangan-pandangan ulama yang diiktiraf. Baik.
Saya nak sentuh DJ Syafiq dan saudara Kelvin serta pendengar setia Radio IKIM. Apa sekiranya kalau kita tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah? Apa akibat dia? Baik, saya nak bacakan beberapa dalil. Yang pertamanya seperti mana dalil dalam surah Al-Imran ayat 106. Seperti mana kata Imam Ibnu Abbas tadi, orang yang beriman ini dia akan datang pada hari kiamat dengan mukanya berseri-seri. Mereka itu, kata Imam Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani dalam Tarikh Al-Jurjan, iaitu mereka ni siapa? Mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia golongan ahli sunnah wal jamaah? Mereka yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW dan pandangan-pandangan para ahli ulama yang muktabar, yang diiktiraf. Muktabar ni yang diiktiraf, yang berpaksikan pada Al-Quran dan sunnah. Itu satu. Jadi kalau mereka yang tak mengikut ahli sunnah wal jamaah, disebutkan mereka ini akan dihitamkan mukanya, mereka akan menyesal kerana tidak ada sumber yang mereka rujuk. Sebab sumber kita Al-Quran dan sunnah. Lepas tu kalau para ahli ulama, dia akan mencari dalil daripada Quran. Kalau tak jumpa, dia akan cari dalil daripada sunnah. Kalau tak jumpa, mereka akan tengok daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada tak ijma'? Kalau tidak, dia ada kiaskan. Dia nak umpamakan. Dalil ini sama seperti dalil yang asal. Contohnya begitu. Jadi dia nak tengok. Contoh kalau kita tahu arak ni haram kan? Al-khamr ni haram. Jadi dia tengok pula yang berkaitan tentang arak ni. Apa dia? Yang sama ertinya, ilahnya, sebabnya diharamkan itu. Maka dia nak samakan kepada seperti mana hukum asal. Itu kias. Dikiaskan, dibandingkan hukumnya dengan hukum yang sudah ada dalam Quran dan dalam hadis baginda Nabi SAW. Jadi kata para alim ulama, sekiranya mereka tidak beriman, tidak ada sandaran, maka mereka akan menyesal pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana kita tahu di dalam surah Al-Kawthar, ada ayat yang mana menyatakan esok Allah akan berikan satu kelebihan kepada umat Muhammad, iaitu boleh minum telaga Kawthar. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal Kawthar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepada engkau Al-Kawthar, kebaikan yang banyak. Ada ulama sebut dia adalah haud, iaitu sebatang sungai yang mengalir. Ada yang kata telaga. Apa-apa pun dia adalah minuman yang akan diminum oleh mereka-mereka yang digelar sebagai umat Nabi SAW. Ini satu kelebihan. Dan dalam satu hadis Muslim, akan ada golongan-golongan walaupun di umat Muhammad yang dihalang daripada meminum telaga Kawthar. Allah. Kelvin, Syafiq dan para pendengar serta Radio IKIM, saya bila baca hadis ini rasa takut gitu. Sebab apa? Ada golongan yang dihalang. Jadi siapakah mereka? Sedangkan Nabi SAW kata itu adalah umatku. Mereka tu umat Nabi kenal. Kemudian apabila diberitahu bahawa engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang berlaku selepas daripada kewafatan engkau. Kenapa mereka tidak mengikut Al-Quran dan sunnah engkau? Jadi mereka ini akan dihalang daripada minum satu air yang diberikan kepada umat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Jadi inilah orang kata bagi mereka yang tidak mengikut ahli sunnah wal jamaah, sudah pasti yang keluar daripada ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah, maka esoknya mereka akan menyesal. Kesimpulannya, Kelvin, DJ Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar, berpeganglah, berpaksilah kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW, dan apa saja perkataan yang kita dapat, sama ada siapa pun dia, kita tengok daripada mana sumber dia. Adakah bersumberkan Al-Quran, sunnah, ataupun bersumberkan kepada hawa nafsu semata-mata. Sekiranya tidak ada sumber, maka perkataannya boleh dipertikaikan. Tetapi sekiranya ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam apa yang disebutkan oleh para sahabat, oleh para alim ulama, maka perkataannya boleh dibincangkan dan boleh diteliti. Lagi-lagi kalau dia dah berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah, maka perkataannya boleh diterima. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Doktor, itu dia kan yang perlu kita tahu, kita faham bagaimana aliran ataupun fikrahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang selesai kita pegang, kita ikut, dan semuanya itu apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sebutkan dan berikan pedoman kepada kita bahawa tidak akan sesat apabila kita memegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang penting, tu kita guna pakai kaedah tersebut sampai bila-bila, sampai hari kiamat, insya-Allah. Semoga Allah selamatkan kita, akidah